Okay guys, welcome back to NR Rant Story Series. Yeay. Hari ni kita punya tetamu Muslihin. Tepuk sikit tepuk. Thank you Mus. Okay. Thank you datang untuk Welcome. video aku kali ni kan. Yes, okay. So macam biasa setiap minggu kita nak share. Mm-mm. Kita nak sembang-sembang dengan rant-rant yang dah beberapa tahun kat dalam industri lah. Macam mana dia orang punya pengalaman, macam mana dia orang start kan. Okay. So itulah Mus boleh sembang aku hari ni. Boleh. Ada hal InsyaAllah. So tu lah, mungkin kau boleh cerita lah dengan audience kan, macam mana kau start dulu. Sebab rare sikit tau case Mus ni. Mus ni lepas grab terus buat ni kan, terus buat benda full time kan. Maksudnya ada lah benda-benda actually habis diploma. Okay, saya terus register untuk ni lah jadi rent, and then after that saya terus sambung degree dalam masa yang sama, masih buat rent part time. Oh maksudnya waktu buat degree tu masa buat degree tu sekali buat rent part time. So itu orang kata boleh dibang lah. Sebab kadang-kadang ada orang kata kita jadi student tak boleh nak buat sale kan. Maksudnya tak boleh nak buat sale macam tak ada knowledge atau pengetahuan dan tak mampu lah buat sale. Tapi sebenarnya kau dah buktikan lah, sebenarnya jadi student lebih baik. Yes, betul. Actually sebenarnya rent ni orang kata dia tak berapa susah and then tak berapa senang. Okay, sebenarnya actually siapa-siapa yang ada masa lebih lah katakan siapa-siapa pun boleh buat sebenarnya rent ni. Cuma nak dengan tak nak buat sahaja. Tapi tu lah macam rare lah. Sebab bila kau start as a student, siapa yang introduce kau sebenarnya untuk rent ni? Oh actually okay, macam ni lah. Okay, sebenarnya after graduate from diploma, okay, aku berkahwin. Okay, berkahwin, and then bila dah kahwin tu tanggungjawab tu adalah dekat situ kan. Okay, so dalam masa diploma tu ada buat sikit bisnes minyak wangi daripada mertua punya family. Okay, ada buat bisnes minyak wangi. Masa tu dah belajar macam mana selok belok sales. Kita buat consignment punya style business. Okay, bawa minyak wangi letak dekat kedai-kedai, masuk kedai offer. Okay. So kena pergi offline lah, pergi kedai-kedai lah, buat muka tebal lah. Ya, betul. So offer lah, cik, ni saya ada minyak wangi, saya nak letak dekat sini. Okay, if let's say terjual, okay, saya ambil banyak ni, and then cik punya portion banyak ni. Cik tak perlu bayar apa-apa untuk first time ni. Saya just letak saja. So next month saya datang, saya collect, and then berapa terjual lah, cik ambil untung, cik saya ambil bahagian saya. Macam tu lah, itulah consignment. So memang banyak lah saya masa tu buka tapak dekat kedai-kedai di KL. Okay, di KL saya masuk Chowkit, Gombak. Masuk Chowkit siap? Pasar malam ada? Bukan, ada macam kat sana ada banyak kedai-kedai jamu apa semua kan. So kita masuk sekali situ lah. Lepas tu kedai runcit ke apa, semua kita masuk. Habis kira macam mungkin kau boleh share kot kenangan the moment yang kau boleh ingat ke, yang waktu kau ketuk apa kata jumpa seller-seller. Jumpa seller. Okay, banyak lah dia punya kenangan. Ada yang terima kita dengan baik kan. Ada yang macam datang tak sempat cakap apa lagi, dia dah tengok produk kita kan, dia dah tahu dah kita nak buat apa actually. Sebab dia pun dah lama bisnes kan. So dia terus cakap tak nak ke kan. Ada tu macam datang tengok, lepas tu ambil letak, lepas tu bila time collect tu kan, nak tak collect, dia punya nak bayar tu, ada yang senang, ada yang susah, ada yang tertangguh kan. Lepas tu ada yang bayar tapi tak pandang muka kita. Just kira-kira macam duit dia banyak sangat. Lepas tu receipt saya pernah kena orang receipt tu saya bagi kat dia, sebab bila kita transaction kena ada receipt kan. So bila dia dah bagi duit bahagian kita tu, saya bagi dia receipt, tanda dia dah return lah kat kita. So tak pandang muka, lepas tu terus komod, terus campak macam tu. Tapi barang alhamdulillah lah, barang tu dia still ambil lagi. Saya tak kisah lah walaupun dia buat macam tu, tapi as long as dia terima barang ni. Macam rude juga tu kan. Macam-macam lah kena. Tapi bagus lah sebab macam kau kan, kau start dengan kita panggil macam offline punya skills which is offline skills ni rent kat luar sana kita tak ada that skills. Sebab biasanya offline skills ni
Ejen-ejen unit trust dengan ejen-ejen insurans. Orang ni yang bawa offline punya sikit. Sebab bukan semua orang boleh kena reject kena reject ngawik sikit pun dah seminggu nangis melalak itu pasal kan. Tapi tu macam bila kau cerita ni, aku buat aku terfikir bila kalau kita reflect kita as a rent rent ni kita sama dengan bisnes lain. Sebab kita bisnes lain itu produk kita. Betul. Tapi kalau rent kita punya produk adalah servis atau rumah-rumah yang kita nak jual kan. Rejection tu biasalah kan. Cuma kita tak boleh sifat produk. I see. Betul. Actually rent ni lagi senang sebenarnya. Sebab apa? Kita tak payah beli pun produk tu, tak payah keluarkan modal tu, cuma modal untuk iklan, duit minyak tu itu saja. So produk tu pun kita tak perlu beli pun, kita just jadi orang tengah saja. So saya nampak rent ni lebih, orang kata lebih mudah lah daripada bisnes-bisnes lain kan. So siapa yang introduce tu mas? Siapa yang okay, so inilah masa diploma buat minyak wangi dengan ada jual biskut sikit. Lepas grad saya tambah lagi satu, bila sambung degree, kahwin dulu sambung degree, okay, saya tambah satu lagi inilah pekerjaan iaitu rent ni lah. Okay, so yang perkenalkan saya adalah abang saya. Dia pun orang kata as a property investor lah, dia dengan kawan-kawan dia, geng dia kan. So one day dia cakap dengan saya, okay, aku selalu introduce kawan aku beli rumah, aku pun ada beli, ada sewa apa semua, tapi aku bagi dekat orang lain kan. Why not aku bagi dekat kau. So kontak-kontak aku semua kan. Lepas tu nanti kau yang uruskan. So nanti commission pandai-pandai kan. So tu dari situ saya macam best juga lah. Macam best betul. Abang saya kenalkan ada dengan seorang yang agent ni, dia yang bawa masuk saya dulu. Saya ingat nama Syah. Dia ni abang kawan abang saya yang dah biasa berurusan lah. So Syah yang bawa masuk saya ke dunia rent ni, bawa register company. And then saya try buat alhamdulillah. Close deal yang pertama saya sebulan selepas saya register rent. Apa register? Iaitu kondo di Sentul. Ada satu kondo di Sentul. Saya tak perlu saya sebut nama kondo tu. And then harga time tu lebih kurang dalam 360,000. 360,000 first transaction. Yes, first month. First month. So masa tu student banyak student banyak. So alhamdulillah. Tapi deal tu yalah, orang kata tak ada rezeki lah masa tu. Deal tu tak menjadi sebab bila dah dapat owner, dah dapat check, dah dapat booking apa benda semua, and then tiba-tiba owner macam belah bagi nak jual ke tak jual kan. So lama jugalah saya pujuk-pujuk owner tu kan, cuba nak jual. Akhirnya satu hari tu dia cakap dengan saya, dah seminggu pujuk kan. Lepas tu dia cakap, you datang office. Oh dah happy lah ni, datang office kan. Oh ni memang owner nak sign lah ni kan. Sekali tiba-tiba datang office, borak-borak macam tu je, tak ada sebut nak sign apa semua. Cakap I tak ready lagi, saya dah bawa letter offer tu, I tak ready lagi lah ni, nanti you contact I. Kemudian saya masa tu frost lah. dengan wife saya kan datang. Masa tu saya ingat naik motor ke, saya tak apa ingat, dah lama kan datang ke office dia. Ingatkan dah best lah nak dapat sign. Lepas tu tak jadi. Lepas tu ada satu malam tu dia call saya, macam mana deal tu semua. Lepas tu itulah saya tengah tunggu tanya. Lepas tu dia kata, you boleh tak jemput I dekat Publica lah. So minta jumpa kali kedua. Jumpa kali kedua. So saya dah happy lah, ingat nak sign lah kan. So pergilah jemput dia kat Publica. Dia set bawa kawan dia sekali, tumpang suruh hantar dekat rumah dia tu. Member pula tu. Member tu. Lepas tu tak sign pula. Memang kena game lah. Tapi at last after 3 weeks tu dia sign. Okay, dah apply semua. Tapi tiba-tiba loan client tu pula tak boleh nak ni kan. Tak ada rezeki lah kat situ. So dah 3 minggu tu deal kan, 3 minggu deal. At last owner tu sign juga, tapi ingatkan dah okey lah, tiba-tiba loan pula tak sangkut pula.
Yalah masa tu saya baru lagi, masa tu tak ada nak check apa benda, tak reti nak filter so, bila saya tanya background klien tu, gaji apa semua tu macam okey, macam kan. So adalah knowledge sikit-sikit tu ada, so, cuma tak in depth lah kan. So dulu kita apalah, tak ada rezeki kat situ, tapi saya tak putus asa juga kan. Sebab saya rasa memang bidang ni memang orang kata kalau kita bukan bidang ni lah, kat mana-mana pun kalau kita sentiasa konsisten usaha, insyaAllah ada. Lepas tu second deal saya masa tu rumah dekat Bukit Cerakah, double story. Yang ni rumah kawan saya punya mak. Masa tu dia minta saya tolong jual, alhamdulillah. Iaitu deal tu menjadi. Tu masa saya dah 2 bulan, bulan kedua lah, masa bulan setengah lah dekat ni, dekat rent ni. Bukan tahun 2014 sebab saya register bulan 9 2013. So harga rumah dalam 480,000, owner buka masa tu dalam 520. Tapi sebab ada orang kata firm buyer kan, so try nego, alhamdulillah dapat. So yang buyer tu pun profile okey, cantik, alhamdulillah lulus. So tu first claim tu kira betul-betul yang first yang jadi lah. First yang jadi. Masa tu memang happy lah bila dah jadi tu. Rasa semangat lah nak buat lagi. Lepas tu terfikir balik, nasib baik yang hari tu aku tak give up. Kalau aku give up mungkin aku tak buat dah. Tak buat. Betul. So sentiasa fikirlah bila satu rezeki tu tak dapat, terlepas ke apa, memang ada rezeki lain yang Allah akan ganti yang lebih besar lagi. Macam first owner tu dapat daripada mana? First owner tu listing, saya cold call. Buat cold calling. Buat cold calling masa tu dekat kafe. Rajin buat cold calling kan. Dekat kafe, kawan-kawan semua tengah study. Ada yang study, ada tengah rehat apa semua ni. Waktu rehat kan, saya duduk seorang-seorang kat kafe. Waktu rehat. Ada listing tu. Gila rajin. Betul, kalau kita tanya sekarang, kalau orang-orang baru especially kan, orang masa takut tau nak buat call calling. Dia kata macam nak call, ya betul nak call kan. Sebab macam takut rejection kan. I see. Tapi sebenarnya bila kita dalam apa-apa bidang hasil, orang reject tu betul. Sebenarnya rejection tu bagi saya macam kemanisan lah dalam sales. Orang reject tak apa, tu manis. Sebab kan kalau bila tak ada orang reject kan, rasa macam tak ada challenges kat situ. Lagi satu orang ni betul ke? Kita pun bila orang kita dealing orang terlampau senang sangat, kita pun rasa was-was lah. Betul ke dia ni senang sangat ni apa semua kan. Macam tu. Senang asyik forward pun tak sedap juga. Okay. Tapi bagus lah. Maksudnya the first transaction tu daripada subsale lah, which is dapat daripada satu memang usaha yang kalau orang yang tak ada network, dia memang kena cari dengan cara yang the hard way lah. Orang kata calling ke apa kan, dia flying ke whatever lah, tapi approach strangers lah cerita dia. Yang kedua yang paling senang, which is yang tadi lah, orang yang kita dah kenal lah kan. Orang yang dah kenal kan, itu yang kita kena contact kan. Itu standard lah mana-mana bidang hasil kan. And then macam mana lepas tu beralih daripada subsale kepada projek pula. Sebab macam korang ni, kau dengan Kila kan, banyak involve rumah wib pula. Even kalau bukan rumah wib pun banyak je kuno-kuno biasa kan. So bila start involve tu projek-projek apa? Bila start involve tu projek okay, macam kita dekat sini Kasar, non-bumi company, Chinese company, dia orang kita memang banyak lah produk-produk untuk under construction ni. Okay, so nak tak nak bila saya tengok orang kawan-kawan semua buat yang kawan-kawan Chinese non-bumi semua, saya tengok sale dia orang pun bukan ni lah, bukan biasa-biasa, memang gempak gila lah. Memang check pun direct lah. Yes. Sekali closing 3-4 bila tengok dalam group WhatsApp tu, tension kan. So nak tak nak saya kena buat juga lah. So try lah, tanya leader saya iaitu boss kan, minta di consult dia macam mana nak buat apa semua. So dia bagi saya juga listing semua. So saya try contact owner yang berdekatan dengan projek tu. So kita offer macam kita ada projek baru,
So biasanya orang yang dah beli dekat situ, dia akan ada orang kata tendensi untuk beli lagi dekat kawasan tu. Mungkin anak dia ke, anak dia mungkin ke, kenalan dia kan. And then kalau investor pun dia akan pilih tempat lah. Kalau dia contoh dia dah pilih Shah Alam dia akan Shah Alam section 7 ke 13 ke apa, dia akan kat situ je. Susah. So macam ni pun sama, kita target orang yang dekat situ je. So maksudnya waktu apa projek utama yang most involved tu? Projek pertama Pandan Mas Residency, Rumah WIP. Dekat Kampung Pandan. Kampung Pandan. Dekat Kampung Pandan. Itu lebih kurang berapa sale? Itu harga dalam 300,000. Saya jual dalam lebih kurang 60 unit lah, 60 to 70. 60 unit lah. Itu memang based on guna flyers ke, call ke? Itu ada macam-macam lah. Call ada, flyers ada, lepas tu existing client yang pernah call sebelum ni. Actually cara yang paling senang sekali kita nak dapat leads daripada rent ni adalah dengan banner. Okay? Sebelum tu sebelum saya jual projek Pandan Mas tu, ada jual satu projek sub sales yang baru siap, suasana lumayan. Masa tu bos select 4 orang untuk handle projek tu, sebab projek tu dah nak handover key. So kita dapat eksklusif kat situ. So bila kita dapat eksklusif, so ejen lain tak boleh masuk. So banner kita memang terpampang kat situ. Terpampang. So 3 orang masa tu saya ingat, saya, Kahmun, Temi dengan Leonie. So dari situ start kontak masuk bila kontak masuk okay, ni satu lagi saya nak pesan setiap kontak yang masuk tu tak kira lah dia layak ke tak layak ke, jadi beli tak jadi beli, kita kena simpan semua nombor tu. And then penting untuk kita tanya nama dia. So nombor tu kita save, siap dengan nama, belakang dia tulis projek apa yang dia tu. So esok kalau kita nak retargeting balik, boleh senang. So saya memang bila kadang-kadang dia orang contact saya balik saya cakap, oh ya Encik Khairul, lepas tu dia orang kerja, oh you ingat saya lagi. Macam tu. Sebab memang saya dah save nombor dia. So dari situ saya kumpul kontak. Bila saya dapat projek ni, saya blast. So yang dulu nak beli tak mampu ke benda semua, sebab projek tu subsale dalam lebih kurang 480 ke 500 ribu orang jual masa tu. So Alhamdulillah untuk yang projek subsale tu saya dapat manage juga jual beberapa unit. And then yang mana yang call tak berminat nak beli ataupun tak cukup kelayakan untuk beli, saya simpan nombor. Bila dapat yang Pandan Mas tu, sebab tu harga rendah sikit, projek Rumah WIP masa tu, kondo 300,000. Lepas tu saya blast balik, and then kontak-kontak lain semua pun yang dalam listing pun saya kontak balik. So masa tu memang list itulah sebab yang orang yang pernah kontak kita adalah orang yang memang dari intention dan memang ada interest ni kan. Cuma maybe not the right time ataupun not the right budget kan. So that's why itu salah satu orang kata kesilapan kita. Ramai juga antara kita yang macam call masuk tapi kita tak keep in touch ataupun tak keep the database lah. Sebab kita rasa macam kau tak mampu nak buat apa kan, gitu kan. Sombong pula kan itu, riak aku tu kan. Jangan pandang rendah dekat kita punya list yang masuk tu, sentiasa simpan. Kita tak tahu rezeki kita mungkin bukan dari tu akan datang kan. Kira. So maybe sebab ni mungkin ada pesanan-pesanan lain ke dekat orang yang baru nak start kan, untuk kita wrap up tentunya ni. Pesanan untuk wrap up. So pesanan saya tak banyak, cuma saya nak cakap consistent and always saya pun sebenarnya actually banyak juga kelemahan saya benda semua especially dekat after sale yang tu agak lemah sikit lah. Tapi saya cuba juga perbaiki from day to day. Sebenarnya pesanan saya yang tadi tu, jangan pandang rendah dekat klien kita semua, and then simpan semua list, and then jangan putus asa, sentiasa terus buat iklan, marketing. Okay, marketing ikut you punya budget lah. Macam mana pun marketing kena berjalan. Kalau budget you lebih, you boleh
iklan dekat macam media sosial ke benda semua, tapi kalau you tak ada budget, nak tak nak you kena buat cold calling bagi flyers so pilihlah mana yang you rasa sesuai untuk you kan. Tak nak kena buat juga at least 2 lah, daripada banyak method tu at least 2. So kita kena konsisten dekat situ. So tu saja pesanan saya. Kalau nak cerita yang pahit manis tu ada banyak ada jadi bedtime story kan. Betul ada pernah kena tipu dengan tenant dia dah bagi check, lepas tu saya masa tu baru lagi saya terus bagi kunci. Sekali bank in check tendang pula. Lepas tu rupanya memang dia dah plan lah benda tu. So bila nak suruh dia keluar dari rumah tu memang susah lah. Kerja saya tertangguh 2 minggu untuk nak ni. Sebab owner dah bising ni. Owner kata bila ni dia nak bayar ni semua kan. Lepas tu owner datang campur tangan pula. So saya tak sedap lah. Sebab saya sebagai agent sepatutnya owner tak perlu datang kan. Tapi owner terpaksa datang dan bergaduh pula dengan yang tenant tu. So tu antara ni lah yang pahit. Memang challenging lah. Tapi jangan tersasa. Sebab setiap orang akan mengalami saat-saat kritikal masing-masing kita tak tahu kita punya bahagian mana, tapi insyaAllah kita akan lalui juga. And dia nanti benda tu akan jadi kenangan manis waktu tu baik tapi lama-lama bila tinggal ni macam mengajar dulu. Okay, thank you very much bos. Alright, insyaAllah kita jumpa lagi for the next series. Kita interview orang lain pula. InsyaAllah. Assalamualaikum.